Anda berhenti di lampu trafik, peluh meleleh macam saya sekarang ni, kat leher sampai habis belakang badan dan basah kuyup lah senang cakap. Sehingga kan baju kita pun basah sebab sedut air peluh tu. Menyebabkan ada benda basah antara kita dengan kerusi. Kaki pula dah lencun peluh sampai dah tak selesa lah senang cakap. Tangan anda pula basah sampai licin steering tu. Mata pun sampai berat dengan peluh. Apa yang tak ada dalam keadaan tadi? Semestinya sistem hawa dingin kenderaan. Hampir semua kereta kat Malaysia ni sudah dilengkapi dengan sistem ni. Sebenarnya sistem ni telah lama bersamalah dengan kita. Packard telah mencipta sistem hawa dingin kereta sejak tahun 1939 lagi. Dan pada tahun 1940 telah dikeluarkan kereta yang menawarkan dengan sistem ini. Sudah semestinya sistem pada masa itu tidak dikeluarkan dengan sistem termostat. Akan tetapi idea untuk ada aircon pada kereta terus menerus ada sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi sistem hawa dingin sudah ada di muka bumi ini sama sahaja sejak dikeluarkan buat pertama kali. Ia direka untuk menyejuk dan membuang lembapan di udara kat dalam kereta kita dibawa keluar. Ada 3 komponen utama, iaitu kat sini ada satu je lah, iaitu ada evaporator, iaitu cooling coil. Yang kedua adalah condenser dan yang ketiga kompresor. Evaporator atau lebih dikenali sebagai cooling coil. Ada juga komponen-komponen lain yang membolehkan sistem ini beroperasi. Jadi, mari kita lihat secara lebih dekat. Bahagian bertekanan tinggi. Kesemua sistem penghawa dingin kereta ialah closed loop. Maksudnya, ia adalah sistem tertutup. Hampir tertutup. Yang mana ia terbahagi kepada 2 bahagian. Tekanan tinggi dan tekanan rendah. Kita akan membincangkan bahagian tekanan tinggi terlebih dahulu kerana ia bersangkut paut dengan enjin dan bahagian penumpang. Yang pertama, kompresor. Kompresor ialah sebuah pam yang dikuasakan oleh tali sawat yang bersambung dengan crankshaft enjin. Apabila gas aircon ditarik masuk ke dalam kompresor, ia akan berada di dalam keadaan gas bertekanan rendah. Apabila gas sudah berada di dalam kompresor, tali sawat tadi tu akan memusingkan kompresor. Kemudian gas itu sudah menjadi bertekanan tinggi. Tapi kesan lain juga adalah dia jadi lebih panas. Dan ia akan dipaksa untuk pergi ke komponen yang seterusnya, iaitu kondenser. Kompresor ni tidak boleh mengenakan tekanan tinggi pada jisim berbentuk cecair. Hanya gas sahaja. Saya akan terangkan nanti apabila bergerak ke seluruh sistem, komponen mana yang akan menangkap air atau lembapan yang secara tidak sengaja memasuki sistem hawa dingin kereta kita. Yang kedua, kondenser. Kondenser ni berbentuk sama je macam radiator enjin kereta kita. Malahan menjalankan tugas yang senang cakap lebih kurang samalah macam radiator. Iaitu fungsinya adalah untuk mengeluarkan udara panas daripada dalam sistem aircon kereta kita. Refrigerant akan memasuki kondenser daripada kompresor tadi dalam keadaan bertekanan tinggi dan panas. Proses memberi tekanan tinggi kepada refrigerant akan meningkatkan suhu. Tetapi angin yang lalu celah-celah kondenser akan menyejukkan refrigerant sehingga ia membentuk cecair daripada gas tadi. Bayangkan haba steam yang menyejuk, kemudian dia evaporate, dia menyejat kembali menjadi bentuk cecair. Dan anda akan dapat bayangkan apa yang berlaku di dalam kondenser tersebut. Cecair refrigerant sekarang sudah menjadi cecair bertekanan tinggi dan hampir bersedia untuk menyejukkan kabin kenderaan. Yang ketiga, receiver dryer. Ya, saya masih akan menyebut alat ini dalam bahasa Inggeris. Tetapi pertama sekali, refrigerant masih perlu disediakan untuk masuk ke dalam cooling coil. Semasa refrigerant keluar daripada kondenser, cecair akan melalui satu tempat simpanan kecil yang diletakkan di antara kondenser dan expansion valve. Ini expansion valve. Ia dipanggil receiver dryer. Ini receiver dryer. Alat ni mempunyai penyejat atau desiccant. Sama macam yang ada dalam beg atau kasut yang kita beli yang baru tu kan. Ada desiccant tu. Ia mempunyai fungsi yang sama, menyedut cecair daripada udara untuk mengekalkan kasut dan beg kita tu dalam keadaan cantik kat dalam kotak tu. Receiver dryer berfungsi membuang air yang masuk ke dalam sistem. Jika air ini dibiarkan dekat dalam sistem tu, ia akan menyebabkan terbentuknya ais kristal dan berpotensi merosakkan sistem hawa dingin kereta kita. Cukup kita bincangkan mengenai bahagian bertekanan tinggi. Sekarang kita akan membincangkan mengenai bahagian bertekanan rendah pula pada sistem aircon kereta kita. Bahagian bertekanan rendah, expansion valve. Di bahagian expansion valve ni, sistem berubah daripada tekanan
tinggi ke tekanan rendah. Jika anda sentuh pada komponen ni pada sistem, anda akan dapat rasakan daripada panas kepada sejuk. Bawah panas, atas sejuk. Refrigerant yang sedang bertekanan tinggi yang datang daripada dryer melepasi expansion valve yang mana ia akan mengembang. Pengembangan ni akan mengurangkan tekanan refrigerant supaya ia dapat mengalir ke dalam cooling coil. Valve akan membaca tekanan dan membuat pengaliran refrigerant yang mana ia akan membenarkan sistem untuk berfungsi secara terkawal. Tetapi komponen yang bergerak pada valve ni boleh haus dan kadang-kala perlu ditukar jika rosak atau hampir rosak. Ini adalah jenis expansion valve yang boleh rosak. Ini tidak boleh rosak tetapi ia boleh tersumbat. Setengah kereta menggunakan tube orifice. Contohnya kereta Wira dan yang sekatan dengannya. Contoh yang inilah. Tetapi fungsinya sama saja iaitu membenarkan refrigerant berkembang dan mengurangkan tekanan sebelum masuk ke dalam cooling coil. Sistem orifice adalah lebih baik sebab sistem ini tidak boleh rosak sebab tak ada komponen yang bergerak. Tapi ia mudah tersumbat dengan kotoran yang datang daripada komponen lain dalam sistem. Dia boleh tersumbat dekat dalam ni dengan ini dia punya tube orifice lah kat situ. Cooling coil. Ini ialah komponen paling penting dalam sistem kereta kita. Okey, bukanlah paling penting tapi komponen yang sangat kita nak sejuk. Kat sini wajib sejuk. Komponen yang kita bincangkan sebelum ni semua berada di bahagian enjin ataupun sebelah cooling coil lah. Tapi setiap kereta di dunia ni, komponen ni wajib ada di dalam bahagian penumpang kereta. Takkan duduk kat luar. Selalunya komponen ni berada di kaki penumpang hadapan sebelah kiri. Ia pun sama, berbentuk macam radiator. Ada coil, ada fin. Cuma fungsinya bukan untuk melepaskan haba tetapi untuk menyerap haba. Refrigerant memasuki cooling coil daripada expansion valve ni tadi, dalam keadaan sejuk, cecair bertekanan rendah. Biasanya pada suhu 0 darjah Celsius lah atau lebih sikit. Ini juga sebab kenapa dryer perlu sihat dan vacuum yang mencukupi supaya tidak ada pembekuan berlaku pada cooling coil. Refrigerant tidak membeku pada suhu ini tetapi mempunyai suhu didih yang rendah. Suhu panas pada kabin kereta sudah cukup untuk memanaskan, membuatkan gas R134A kereta kita dalam cooling coil ni untuk mendidih dan menjadi bentuk gas semula. Sama seperti air yang bertukar menjadi uap udara. Dalam bentuk gas, refrigerant dapat menyedut lebih banyak haba. Refrigerant yang dah berubah menjadi gas tadi keluar daripada cooling coil, dia keluar and then dia membawa keluar haba dalam kereta keluar daripada bahagian dalam kabin kereta kita. Kipas yang meniup bahagian luaran cooling coil ni akan meniup udara sejuk tadi ke bahagian penumpang. Jadi kita pun rasa sejuk. Refrigerant yang sudah terbentuk gas tadi dihantar semula memasuki kompresor balik. Di mana ia akan diberi tekanan semula dan proses daripada awal saya cerita tadi akan berterusan sehinggalah sistem dimatikan. Cooling coil juga membawa keluar lembapan daripada dalam kereta kita yang mana ia akan membantu penumpang di dalam kereta untuk berasa lebih sejuk. Air di udara sekeliling kita akan menyejat di sekeliling cooling coil ni lah. Sebab tu bila kita berhentikan kereta kita akan perasan bahawa ada air keluar daripada bawah kereta dan ia datang daripada cooling coil. Anda tidak perlu risau dan ia adalah sepenuhnya normal. Yang anda perlu risau kalau tak ada air langsung keluar. Itu yang kita kena risau. Kesimpulan untuk video ini adalah jadi anda perlu memahami bagaimana sistem hawa dingin kereta kita berfungsi. Harap ia dapat membantu anda faham jika ada masalah berlaku pada sistem anda. Dan jika anda ialah pelajar universiti, ingat termodinamik adalah sangat senang dan kalau kita selami dengan lebih baik, kita akan dapat bantu hidup kita lebih faham apa itu termodinamik. Ingat lembapan adalah musuh utama sistem hawa dingin kereta kita dan vacuumlah sistem anda sekurang-kurangnya 30 minit. Seperti biasa, jika video ini dapat membantu anda, tekan like dan subscribe channel kami. Tekan butang loceng supaya anda sentiasa dapat info terkini mengenai kereta dan ilmu kereta. Saya Afiq dan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.